Pernahkah Anda berfikir tentang hak asasi manusia? Baik, mari kita lihat. Baik, kita mulakan dengan pengenalan berkenaan hak asasi. Hak asasi atau kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Hak asasi kadang-kala dianggap sebagai maruah diri seseorang. Dalam konteks manusia sejagat, hak asasi bermaksud semua manusia adalah bebas dan mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Maka, atas dasar itu, hak asasi seringkali menjadi tuntutan supaya setiap manusia diperlakukan secara sama rata dan adil. Namun, jika diteliti, tuntutan hak asasi adalah berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain, bergantung kepada kehendak masyarakat. Sewajarnya, tuntutan hak asasi disesuaikan dengan keadaan masyarakat, budaya, undang-undang, keadaan politik, kedudukan ekonomi dan persoalan sosial sesebuah negara. Seperti contoh, negara timur dan barat yang mempunyai ciri-ciri budaya yang berbeza, maka tidak hairanlah jika tuntutan terhadap kebebasan asasi di barat ada kalanya keterlaluan dan sesuatu yang amat sukar diterima masyarakat timur. Seterusnya, kita akan melihat perkembangan hak asasi manusia di Malaysia. Di Malaysia, desaan dan kritikan mengenai hak asasi manusia seringkali dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya badan bukan kerajaan, NGO seperti Aliran Suara. Tuntutan berkenaan hak asasi manusia ini sampai ke kemuncaknya pada tahun 1990 akibat masalah politik yang dialami negara. Maka, hasilnya, kerajaan telah merangka Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1999. Penubuhan Akta Suruhanjaya ini dilihat sebagai satu perkembangan yang positif yang membuka lembaran baru dalam sejarah perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia. Seterusnya, kita akan mengetahui lebih lanjut berkenaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999, Akta 597. Ianya merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada tanggal 9 September 1999. Ianya bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan satu suruhanjaya bebas hak asasi manusia yang dikenali sebagai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau ringkasannya SUHAKAM. Akta ini memperuntukkan dan menjelaskan kuasa fungsi SUHAKAM sebagai sebuah suruhanjaya bebas untuk memberi pendidikan dan perlindungan di samping memajukan hak asasi manusia di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada skop akta. Di Malaysia memberikan penekanan terhadap prinsip melindungi hak umum berbanding hak individu. Akta secara khusus memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk mengendalikan kes-kes dan aduan melibatkan pelanggaran hak asasi bagaimana yang telah termaktub di dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kita akan mengetahui lebih lanjut bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tentang kebebasan asasi yang terdiri daripada A. Kebebasan diri, yakni seseorang individu tidak boleh dibunuh atau dipenjarakan melainkan menurut undang-undang. B. Kebebasan dari perhambaan dan kerja paksa, yakni seseorang tidak boleh diambil menjadi hamba abdi atau dikerah untuk melakukan sebarang bentuk kerja paksa. C. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Contohnya, seseorang warga melakukan kesalahan jenayah dan telah dijatuhkan hukuman penjara 2 bulan dan selepas itu satu undang-undang telah diluluskan supaya kesalahan itu dikenakan hukuman penjara 6 bulan. Hukuman yang baru itu tidak boleh dilakukan ke atasnya. Bagi perbicaraan berulang,
Seseorang tidak boleh diulang bicara atas kesalahan yang sama kecuali jika sabitan telah dibatalkan dan perbicaraan semula diperintahkan oleh mahkamah yang lebih tinggi. D. Sama rata. Hak ini bermaksud setiap orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak terhadap perlindungan yang sama. Mereka tidak boleh dibezakan atas sebab agama, keturunan atau tempat lahir. E. Larangan buangan negeri dan kebebasan bergerak. Ini bermaksud setiap warga boleh bergerak dan merentas dan bermustautin di mana-mana tempat di seluruh negara. F. Kebebasan bersuara, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Setiap warga negara adalah bebas untuk mengeluarkan buah fikirannya, berhimpun secara aman tanpa senjata dan menubuhkan persatuan tertakluk kepada sekatan undang-undang yang telah dikenakan oleh Parlimen. G. Kebebasan beragama. Agama Islam ialah agama persekutuan, namun setiap orang berhak mengamalkan agama masing-masing. H. Hak berhubung dengan pelajaran. Setiap warga berhak mendapat pelajaran dan pendidikan secara sama rata. I. Hak terhadap harta, yakni harta benda seseorang tidak boleh dirampas atau diambil tanpa diberikan pampasan sewajarnya. Secara umumnya, masyarakat di Malaysia tinggal dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Ini disebabkan kerana mereka semua ataupun masyarakat di Malaysia dinaungi oleh Akta Hak Asasi Manusia yang dapat memberi keadilan kepada mereka. Walaupun mereka datangnya daripada pelbagai kaum, agama, kepercayaan, adat resam, budaya dan lain-lain. Terima kasih kepada semua kerana mendengar perbahasan daripada awal sehingga akhir. Diharapkan perkongsian pada kali ini mendapat manfaat kepada semua. Saya akhiri kalam saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.